identiti mangsa maut rempuhan trailer di Putrajaya dikenal pasti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Identiti dua penunggang motosikal yang maut dalam kemalangan melibatkan sebuah trailer merempuh beberapa kenderaan termasuk motosikal anggota polis trafik di Putrajaya telah dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Putrajaya ACPA Asmadi Abdul Aziz berkata, mangsa dikenal pasti sebagai Faris Haziq Abu Bakar, 25 tahun, yang merupakan pekerja Pos Malaysia, dan Yushwar Muhammad Uyus, 39 tahun, iaitu pekerja di Mahkamah Ampang. Beliau berkata pengecaman Faris Haziq telah dibuat oleh ayahnya manakala Yushwar oleh isterinya di unit forensik Hospital Putrajaya masing-masing pada kira-kira 5.30 petang. Beliau berkata postmortem kedua-dua mangsa akan dibuat esok. Mengenai jumlah mangsa yang terlibat dalam kemalangan itu, beliau memaklumkan terdapat 14 individu terlibat termasuk 2 yang maut berbanding 8 yang dilaporkan sebelum ini. 2 pemandu kereta dikenali Kali Rastio, 69 tahun, serta Abdul Latif Ahmad, 58 tahun, dilaporkan mengalami kecederaan parah dan masing-masing dirawat di zon merah Hospital Putrajaya dan Hospital Serdang. Pemandu trailer dan baki yang terlibat hanya mengalami luka ringan. Beliau berkata ujian air kencing terhadap pemandu trailer didapati negatif dan pemandu itu akan direman esok bagi membolehkan siasatan lanjut dijalankan. 2 lelaki ditemukan lemas lepas kenderaan dinaiki terjunam ke dalam sungai di Kampung Cenderung Kubu Tumpat. Dalam kejadian pukul 1 pagi itu, kedua-dua mangsa dipercayai dalam perjalanan pulang selepas menziarahi waris yang meninggal dunia. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Pengkalan Kubur, Muhammad Anwar Yaakob berkata, kenderaan pacuan 4 roda yang dinaiki mangsa merempuh pagar jambatan sebelum terjatuh ke dalam sungai. Operasi mencari bermula pukul 8 pagi. Kedua-dua mangsa masing-masing ditemui pada pukul 9.20 pagi dan 10.54 pagi. Menurut saksi Abdul Halim Mahmat, ketika kejadian, dia bersama rakannya berada di pondok berdekatan kira-kira 3 meter dari jambatan tersebut. Masuk ni daripada sini menuju atas getok. Jadi dia berhenti dulu di kepala getok ni. Jadi berhenti tu mungkin dia tukar ria, korang tahulah. Dia pergi tegak. Saya tengok tu kereta tu saya enggedu getok tu. Jadi saya ni pakai Allah Akbar dalam ko nali ni. Aku Akbar kak. Saya kah bangun ni kak. Kereta tu turun dah lai. Sementara itu, Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun mengesahkan menerima laporan kejadian tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan cubaan menyelundup masuk dadah kokain seberat 4.6 kg bernilai RM918,000 yang disembunyikan dalam tin biskut di KLIA pada 14 September lepas. Pengarah Operasi Penguatkuasaan JKDM Zon Tengah Wong Pun Sian berkata, dadah tersebut ditemukan dalam 3 tin biskut milik seorang wanita warga Afrika yang baru tiba dari Ethiopia. Beliau berkata bahan terlarang itu dikesan semasa proses pengimbasan ke atas sebuah bagasi milik wanita berkenaan. Pegawai dan anggota yang bertugas telah mengesan objek dan imej kehijauan yang mencurigakan di dalam 3 tin biskut milikan penumpang tersebut yang disyaki dadah. Siasatan awal mendapati kokain ini telah diterima oleh penumpang tersebut dari laparan terbang Addis Ababa untuk dibawa masuk ke Malaysia. Menurutnya, wanita terbabit kini ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Wang berkata berdasarkan jumlah berat dadah yang diperoleh, rampasan itu berjaya membentras pengedaran dadah terbabit kepada hampir 23,000 penagih. Sindiket edar dadah di sekitar Johor Bahru, Kota Tinggi dan Sri Alam tumpas dan ia hasil operasi dilaksanakan Polis Johor. 32.89 kilogram dadah pelbagai jenis berjumlah RM231,462 berjaya dirampas. Polis turut menahan 6 lelaki dan 3 wanita berumur 22 hingga 36 tahun dipercayai terlibat sindiket yang aktif sejak Mei lalu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mamat berkata, 6 daripada suspek mempunyai rekod dadah dan jenayah. Kesemua suspek direman hingga 24 September ini untuk siasatan lanjut. Pihak polis telah berjaya merampas sebanyak 5 pucuk pistol dan 5 pucuk pistol berbagai jenis dan juga 136 butir peluru, dan selain daripada itu beberapa kesalahan dari segi memiliki rokok. Selain daripada itu, pihak polis juga telah menyita harta mereka yang bernilai RM300,000 lebih, dan di antaranya adalah motosikal, 4 buah motorkar dan barang kemas dan juga wang tunai berjumlah yang berada di hadapan ini RM126,000. Akibat diperdaya sindiket phone scam, seorang peniaga rugi RM118,880. Mangsa berusia 48 tahun ditipu menerusi panggilan telefon oleh seorang lelaki yang menyamar sebagai pegawai LHDN. Menurut Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Ahmad Adnan Basri, suspek memaklumkan mangsa mempunyai tunggakan cukai hampir RM60,000. Nama mangsa juga didakwa telah disalahgunakan bagi tujuan pengubahan wang haram berjumlah RM98,000. Mangsa yang menafikan kes itu kemudiannya diminta membuat laporan polis secara dalam talian. Mangsa diarah untuk mengeluarkan wang simpanan berjumlah RM21,500 selain menggadaikan barang kemas berjumlah RM97,380. Dia lalu memindahkan kesemua wang tersebut ke dalam 3 akaun bank berbeza. Mangsa yang kemudiannya menyedari diperdaya telah membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Hilir Perak. Seorang pengarah syarikat mengaku tidak bersalah atas pertuduhan menggunakan penyata bank palsu 4 tahun lalu. Tertuduh Ahmad Faiz Fikri Izani membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Azura Alwi. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menggunakan penyata Maybank Islamik palsu bagi bulan Oktober, November dan Disember 2018 atas nama syarikat miliknya. Hakim Azura membenarkan tertuduh diikat jamin RM12,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan yang dipohon pihak pendakwaan dan menetapkan 29 November untuk sebutan kes. Bekalan beras putih tempatan dijangka kembali stabil di pasaran dalam masa sebulan. Ia susulan pelbagai langkah intervensi yang dilaksanakan kerajaan dalam menjamin kestabilannya. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, pihak berkaitan juga bersetuju untuk memberi kerjasama dalam menjayakan program khas beras putih tempatan seluruh negara. Setakat ini, pihak pemborong, pihak pengilang dan semuanya memberi kerjasama untuk mencukupkan beras itu dalam pasaran. Dan juga saya sebut juga dalam parlimen, dan insya-Allah beras kita ini akan kembali stabil dalam masa sebulan lagi. Tapi masa sampai sebulan itu kita akan cuba membuat intervensi di mana berlaku kekurangan, kita tampung melalui FAMA dan LPP.
Sementara itu, sebanyak 20 tan metrik beras disediakan dalam program jualan beras tempatan di Peladang Outlet PPK Pokok Sena. 2,000 kampit beras itu dijual pada harga pasaran iaitu RM26 untuk setiap 10 kilogram. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata secara keseluruhan terdapat 40 outlet di bawah Pertubuhan Peladang seluruh negara yang menjadi lokasi pengedaran beras putih tempatan. PPK Pokok Sena menjadi outlet pertama pelaksanaannya. Johor terima 100 tan metrik beras daripada pelbagai agensi. Ia bagi memenuhi keperluan penduduk negeri berkenaan. Saya sebutkan tadi 30 dihantar kepada Fama 30 tan metrik tan Fama, 30 metrik tan kita hantar kepada hypermarket ataupun pasar raya pasar terpilih termasuk Ion, Maidin dan sebagainya seluruh negeri Johor. Dan sebelum itu ada lebih kurang dekat 20 pun telah dihantar oleh agensi dan hampir 20 metrik tan akan dihantar melalui LPP. Jadi untuk Johor kita ada lebih kurang hampir 100 metrik tan beras yang dihantar oleh kementerian melalui agensi kawal selia padi dan beras. Tiada laporan peniaga sorokkan beras diterima pihaknya setakat ini. Bekalan beras putih tempatan di Melaka juga masih mencukupi walaupun bekalannya terhad. So alhamdulillah Fama buat 2 kali trip tadi untuk hantar beras untuk menampung barang-barang yang untuk tempatan untuk rakyat lah yang tak mencukupi tadi. Yang ni bagus lah untuk membantu rakyat kita kan. Macam kita sekarang siapa yang macam B40 tu kan memang membantu lah. Sebab beras sekarang kat pasaran semua dah 40 lebih ke atas. Sebab dia secara mendadak kan. Tak ada beras tiba-tiba beras naik harga. So macam golongan yang terjejas memang terasa lah. Sebanyak 500 tan metrik beras tempatan akan diedarkan di seluruh negeri Melaka sehingga akhir bulan ini. Sesi khas, perbahasan khas. Dalam pada itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri memaklumkan kerajaan negeri melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS bersedia melakukan intervensi jika keadaan mendesak berhubung status bekalan beras di negeri itu. Langkah tersebut akan dilakukan bagi menangani isu bekalan beras sehingga selesai. Beras di Selangor. So, State Government of Selangor melalui PKPS ready untuk melakukan intervensi dan 5 lokasi yang kita buat itu langkah awal. Kalau kita lihat bekalan kritikal, kita akan convert sebahagian jam kita untuk menyelesaikan masalah beras sebagai solusi kerajaan negeri untuk membantu menangani masalah kekurangan bekalan sampai stabil beras ataupun bekalan barang tersebut. YB, JER sekarang ni 3 lokasi je. Adakah untuk penambahan sekarang? Untuk besar Selangor. Manakala Exco Kanan Negeri Datuk Seri Jalaluddin Alias meminta Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Negeri Sembilan untuk menambah baik kaedah pembelian beras putih tempatan PBT. Ia termasuk memperincikan dan menghadkan jumlah pembelian kepada setiap individu atau keluarga bagi mengelakkan bekalan beras tidak mencukupi. Cumanya saya nak minta kerjasama daripada ahli masyarakat supaya tidak membuat pembelian panik. Tadi saya dapat WhatsApp dan laporan, ada satu keluarga beli sampai 6 beg 10 kilo. Ini tidak adil kepada keluarga atau masyarakat yang lain. Kalau di Seremban tadi, Fama hanya membenarkan satu keluarga ataupun satu rakyat ini ataupun masyarakat membeli satu beg 10 kilo saja. Tetapi tidak berlaku di Kuala Pilah dan tidak berlaku di Jelebu. Kerana itu bekalan ini shortage. Saya dah maklumkan kepada pengarah Fama supaya lebih perincikan lagi untuk kita mengedarkan ataupun menjual bekalan-bekalan beras kita pada waktu-waktu intervensi ini. Pihaknya menjangkakan pengedaran dan jualan beras putih tempatan untuk tempoh sebulan adalah sebanyak 400,000 kilogram atau 400 metrik tan. Selain itu, beliau turut menasihati orang ramai untuk tidak membuat pembelian panik kerana bekalan beras tempatan mencukupi untuk pembelian pengguna.
Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New York untuk mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu UNGA ke-78. Ketibaan beliau di lapangan terbang Manchester County disambut Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Dan ini merupakan penampilan pertama Datuk Seri Anwar di Perhimpunan Tahunan Pemimpin-Pemimpin Dunia ini. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada sesi debat umum UNGA pada Jumaat ini. Antaranya berkongsi usaha Malaysia menangani krisis iklim dan tindakan yang diambil bagi mencapai agenda 2030. Hari ini di New York juga Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan empat mata dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan ia akan ikuti dengan mesyuarat dua hala bersama Presiden Iran Said Ibrahim Raisi dan Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe. Tiga pelabur Amerika Syarikat menyatakan persetujuan untuk melabur di Malaysia dan ia dinyatakan syarikat-syarikat terbabit melalui mesyuarat perniagaan bersama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Laporannya bersama Nurianti Nordin dari New York. Menurut Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, antara syarikat tersebut Alton Industry Limited Group dan Top Line Furniture Corporation. Para pelabur berkenaan turut menyatakan hasrat mereka agar dapat bekerjasama dengan institusi pengajian tinggi IPT di Malaysia bagi tujuan penyediaan tenaga kerja mengikut sektor yang dikehendaki. Juga mahu memastikan keupayaan penggunaan tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui bersesuaian sasaran masing-masing untuk mencapai net zero target seawal 2030. Itu biasa mereka hendak macam-macam insentif, ya, insentif dan bagi saya insentif yang mereka minta ataupun mereka pohon itu mestilah ada spillover yang positif kepada rakyat dan juga kepada syarikat-syarikat kita, terutamanya syarikat PKS. So it has to be a win-win lah. So kalau spillovernya creating the right kind of jobs, ya, dan creating the right kind of spillover to our local companies, then we can consider the insentif yang mereka minta lah, usually tax insentif dan sebagainya. Tengku Datuk Seri Zafrul juga optimis akan ada lagi syarikat-syarikat yang berminat melabur di Malaysia susulan sesi libat urus yang dianjurkan pada lawatan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke New York. Antaranya melalui mesyuarat meja bulat bersama syarikat-syarikat Fortune 500 dan melalui Invest Malaysia New York. Malaysia akan berkongsi naratif visi ekonomi madani kepada pelabur-pelabur melalui perjumpaan meja bulat bersama syarikat Fortune 500 pada Khamis. Turut akan diberi pencerahan adalah mengenai Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP, Pelan Hala 7 Peralihan Tenaga Negara NETR dan penjelasan mengenai kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 kepada pelabur dan juga bakal pelabur yang berpotensi. Kesemua dasar itu berada di bawah payung ekonomi madani. Usai usaha di New York, inisiatif sama turut akan dipanjangkan pada mesyuarat pemimpin-pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC November nanti. Laporan Nurianti Nordin dari New York untuk RTM. Projek Rintis Perhubungan Unsur Nadir Bumi REE di Perak akan jadikan penanda aras bagi memastikan tiada berlakunya pencemaran terhadap air bawah tanah dan alam sekitar. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, projek rintis itu penting bagi memastikan ia selamat sebelum pembangunan industri mineral itu dijalankan bagi tujuan pengkomersialan. Well, we are only having this in situ leaching as a pilot in Perak. The whole purpose of having a pilot project is to check whether all this technology or technique they are using can avoid contamination of underground water or other environmental issue. So that's why we are having a pilot project. We are not commercializing it yet. Beliau mengulas mengenai tindakan kerajaan bagi memastikan tiada sebarang isu pencemaran dan alam sekitar berlaku pada projek rintis berkenaan.
Jelasnya lagi, beliau menyokong pendirian Perdana Menteri untuk membangunkan dasar larangan ekspor bahan mentah nadir bumi yang mampu membangunkan industri terbabit, khususnya industri hiliran, di samping dapat meningkatkan ekonomi negara. Proses pengambilan tanah bagi projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor masih dilakukan secara berterusan di bawah satu jawatankuasa khas. Menurut Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syarif, pengambilan tanah yang masih belum selesai hanya melibatkan kawasan pemindahan penduduk. Dari ongoing sebab projek itu akan berterusan sampai 2026 dan sekarang ni perluannya adalah di antara Gombak nak ke Serendang. So kita akan fokuskan di sana. Kita ada beberapa penempatan di Gombak sendiri macam Desa Bukit. Memang ada bantahan tapi kita akan cuba selesaikan kerana ECRL juga penting kepada ekonomi negara terutama dalam perkhidmatan kargo dan juga penghantaran barangan daripada Pantai Timur ke Port Klang dan juga tidak ketinggalan nanti akan membantu untuk menyiapkan Serendang bypass. Difahamkan proses pengambilan tanah bagi projek ECRL sepanjang 665 km telah siap 93%. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pelancaran lori kompaktor baharu dan imej korporat KDEB Waste Management di Shah Alam. Yayasan Seri Negara YSN dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib mengagihkan sumbangan bakul makanan dan peralatan kesihatan bernilai RM150,000 kepada golongan yang memerlukan dalam kalangan anggota PDRM dan ia melibatkan 10 jabatan dan 6,000 pejabat polis daerah IPD meliputi IPD Dan Wangi, Wangsa Maju, Putrajaya, Brickfield, Sentul dan Ceras. Sebanyak 1,050 bakul makanan diagihkan, manakala sumbangan peralatan kesihatan merangkumi 21 katil pesakit, 12 kerusi roda dan 30 tongkat. Turut hadir penaung YSN Tan Sri Mazlan Lazim dan Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Alauddin Abdul Majid. Harga hartanah yang tinggi dan kenaikan kadar faedah antara halangan utama dihadapi bakal pembeli rumah. Kajian sentimen pengguna dilaksanakan portal properti Guru juga mendapati 50% pengguna Malaysia tidak mampu membeli rumah tanpa intervensi kerajaan. Pengurus Negara bagi Properti Guru dan iProperty Malaysia, Sheldon Fernandez, mencadangkan perlu wujud satu sistem data setempat bagi tujuan merangka dasar perumahan selari keperluan rakyat. What would be encouraging to do moving forward is to consolidate all these schemes, make it central, make it visible, make it transparent, so that all key stakeholders can focus on the same data reference in order to make more informed decisions. And this will help particularly the sector at large as we're all trying to solve a singular problem but in a more concerted effort. Beliau ditemui pada sesi taklimat Dapatan Kaji Selidik Sentimen Pengguna di Ibu Negara. Kajian melibatkan 1,000 responden. Seluruh negara itu turut mendapati 56% responden masih berminat untuk memiliki rumah di sebalik cabaran ekonomi semasa. Sektor pelancongan menyumbang RM251.5 bilion bersamaan 14% kepada KDNK negara tahun lepas. KDNK pelancongan langsung berjumlah RM47.9 bilion berbanding RM11.6 bilion pada 2021 bagi tempoh yang sama. Menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, prestasi itu didorong beberapa faktor termasuk pembukaan semula sempadan negara pada 1 April 2022. Selain turut dipacu peningkatan semula perbelanjaan pelancongan domestik bernilai RM59.2 bilion. Dari segi guna tenaga, industri berkenaan menyumbang 23.4% bersamaan 3.61 juta orang daripada
keseluruhan guna tenaga negara. Tahun ini pertumbuhan industri pelancongan diramal pesat berdasarkan senario semasa dan usaha-usaha dilaksana Kementerian Pelancongan, Seni dan Kebudayaan. Ini termasuk peruntukan berjumlah RM25 juta melalui geran sokongan sektor pelancongan bagi mempromosikan negara dan mencapai matlamat Tahun Melawat Malaysia 2026. Proton Holdings Berhad dan Smart Automobile akan teroka potensi kebolehlaksanaan pemasangan kenderaan smart di kilang Proton di Tanjung Malim, Perak. Kedua-dua pihak telah memeterai memorandum perjanjian MOA baharu pada Expo China ASEAN 2023 di Nanning, China baru-baru ini. Susulan pemeteraian MOA pertama pada 2022, Proton telah mencapai kemajuan besar dalam usahanya untuk mewakili smart di rantau ini. MOA baharu ini akan membawa kerjasama Proton dan Smart ke tahap baharu seiring hasrat pengeluar kereta nasional itu yang mampu meningkatkan penglibatan melangkaui aspek pengedaran. Proton juga komited untuk memperkenalkan lebih banyak kenderaan tenaga baharu NEV pada masa hadapan. Selain semua aktiviti pengeluarannya akan tertumpu di Automotive High Tech Valley AHTV yang akan membantu Proton mencapai matlamat menjadikan Malaysia hub kenderaan elektrik EV serantau. Kurang 3 hari sebelum berlangsungnya Sukan Asia Hangzhou 2022, kontingen Malaysia menerima tamparan hebat selepas jago berbasikan negara Dato' Azizul Hasni Awang mengumumkan terpaksa menarik diri daripada tamasya itu. Menurut Dato' Azizul, keputusan itu dibuat selepas dia mengalami kecederaan pada bahagian kaki dan pinggul kiri susulan insiden kemalangan ketika sesi latihan di Velodrome Nasional Nilai Jumaat lalu. Kita discuss to make the best decision. Ada banyak dia punya variable kalau saya decide tu pergi kerana dalam keadaan saya belum penuh pulih dengan kesakitan macam ni, dia mungkin akan boleh memburukkan lagi keadaan, boleh memanjangkan lagi kecederaan, dan kita decide the main focus adalah untuk tahun hadapan, untuk Sukan Olimpik Paris yang mana hanya berbaki 322 hari sahaja lagi. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media khas di Majlis Sukan Negara MSN Bukit Jalil. Kementerian Belia dan Sukan KBS optimis skuad tarian breakdance mampu melayakkan diri beraksi pada Tamasya Olimpik 2028 di Los Angeles. Keyakinan itu disuarakan Menterinya Hanayo berdasarkan potensi besar dimiliki bakat baharu sukan itu. Harapan saya adalah Los Angeles 2028 nanti kita ada sukan-sukan baru yang kita akan hantar atlet untuk mewakili supaya bila kita nak mengharapkan pingat, fokus dan beban itu tidak akan terletak dalam tangan beberapa atlet sahaja, tetapi kita akan ada bakat yang lebih besar. Beliau ditemui media selepas melancarkan pertandingan sukan tarian street dance Battleground Malaysia 2023 di Bukit Jalil. Jelas Hana, kejohanan ini juga mampu menjadi platform bagi memastikan sasaran ke Olimpik 2028 tercapai. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Dengan itu, Assalamualaikum dan selamat malam.